إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقنا فهما آمين. أما بعد. Yang dimuliakan pengurusi Jawatan Kuasa Surau Al-Hidayah serta ahli jamaah Surau Al-Hidayah, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah, Alhamdulillah, bertemu lagi kita untuk meneruskan perbincangan. Dan kali ini sama-sama kita akan meneliti suatu buku yang baru yang berjudul 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Amalan sedikit pahala berganda, yang ditulis oleh Al-Ustaz Muhadir bin Haji Jun, hafizahullah ta'ala, Baik, jadi insyaAllah pada malam ini pertemuan yang pertama untuk kita mula berkenalan dengan buku ini. Jadi kalau kita lihat, saya lihat di sini pada halaman yang awal, dicatatkan di sini bahawa yang ada pada kita ni dah ke cetakan yang ke-10, dah ke-10 dah, yang mula dicetak pada tahun 2018. Baik. Jadi kita akan lihat sedikit tentang apakah buku ini. Kalau kita lihat, kalau isi kandungannya itu pada halaman yang ke-5 tu kan, yang Roman punya nombor tu, kita lihat penulis memulakan dengan muqaddimah. Kemudian kandungan kitab ini dibahagikan mengikut amalan-amalan yang telah disusun, antaranya dimulakan dengan kelebihan mengajar dan menuntut ilmu, yang kita dah buat selalulah insya-Allah. Kemudian diteruskan dengan kelebihan wuduk, untuk kita lihat keutamaan wuduk, peluang-peluang yang kita boleh rebut untuk mendapatkan keridaan Allah Ta'ala. Kemudian kelebihan azan, diteruskan kelebihan azan, termasuk muazzin yang melaungkan azan, dan kita juga yang menjawab azan dan mendoakan kepada Nabi kita selepas azan. Kemudian diteruskan berkenaan dengan solat, kelebihan solat. Awalnya dimulakan dengan secara umum, apakah pahalanya perjalanan ke solat, saf yang pertama, solat jemaah, sujud, i'tidal dan sebutan amin. Kemudian diperincikan lagi tentang solat fardu, untuk kita lihat kan nilai solat fardu yang ada. Kemudian diteruskan dengan solat sunat pula, tadi solat fardu kan, kemudian diteruskan dengan solat sunat, diperincikan lagi, solat malam, wuduk, solat fajar, solat sunat sebelum subuh dan seterusnya sampai solat sunat rawatib 12 rakaat. Baik, seterusnya diteruskan dengan kelebihan membaca Al-Quran. Untuk kita lihat perkara ini kan, mungkin sebelum ini kita tahu sebuah sedikit, dan kali ini insya-Allah kita akan tahu dengan lebih terperinci apakah pahala-pahala, ruang-ruang yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Baik, seterusnya ialah kelebihan tahlil, tahlil yang kita menyebutkan la ilaha illallah, kemudian diteruskan lagi dengan istighfar, memohon ampunan Allah Ta'ala. Kemudian disusuli dengan kelebihan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Dan yang kedua terakhir, kelebihan tentang hauqalah, menyebut lafaz la haula wala quwwata illa billah, dan akhir sekali disertakan bacaan untuk menggandakan amalannya. Baik, kita masuk sedikit berkenaan dengan mukadimah yang dicatatkan oleh penulis hafizahullah ta'ala,
Jadi alhamdulillah buku ini selesai ditulis di tanah suci Makkah Al-Mukarramah bersebelahan dengan Masjidil Haram Syarif. Okey. Dan di sini penulis menyatakan bahawa dalam buku ini hadis-hadis yang dimuatkan ini menunjukkan betapa Allah Taala menzahirkan luasnya kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Kita diberikan maklumat berkenaan dengan amalan-amalan yang boleh kita buat dan pahalanya begitu besar di sisi Allah Taala. Ya, kalau kita nak bandingkan kita dengan umat-umat sebelum ini, kita ni antara umat yang dia punya jangka umurnya sangat pendek kalau nak dibandingkan dengan umat-umat sebelum ini. Jadi dengan rahmat Allah Taala, kasih sayang Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka banyak pahala yang disediakan yang berganda-ganda. Yang kita maklum biasanya dalam bulan Ramadan dimaklumkan ya, Lailatul khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dalam bulan Ramadan. Maka yang ini amalan-amalan yang lain yang boleh kita lihat supaya kita tak terlepas pandang ya. Baik. Okey, kemudian kita lihat ya, dengan kita tahu nanti insya-Allah dalam ni ada banyak amalan yang kita boleh ambil nanti. Paling sedikit kita azam daripada semua yang kita akan bincangkan nanti, paling tidak kita nak amalkan sekali sahaja dalam hidup kita. Paling sikit lah, paling common orang kata kan. Sebab antara rahsia ataupun amalan ya sebagai penuntut ilmu untuk mendapatkan keberkatan, kebaikan ilmu itu apa dia? Antaranya kita ikhlas belajar dan seterusnya kita mengamalkan ilmu tersebut. Maka insya-Allah kita akan dapat kemanisan dan faedah daripada ilmu tersebut ya. Umpamanya lah kita ada senjata, kita tahu guna senjata tu tapi kita tak mau guna bila berhadapan dengan situasi yang genting. Ya, umpamanya prajurit-prajurit yang dilengkapi dengan pelbagai senjata moden dan mereka pun ada kemahiran, tetapi bila masuk medan tempur tak mau guna, jadi rugilah ya. Itu antara analogi yang mudah bagi kita penuntut ilmu. Kita belajar sungguh-sungguh, niat dengan ikhlas, dan paling tidak kita nak amal paling sikit sekali pun tak apa dah. Dan mudah-mudahan kalau boleh kita lanjutkan lagi lah, banyakkan lagi. Dan daripada situ insya-Allah akan dibukakan lagi pintu-pintu ilmu yang seterusnya. Baik, pada halaman yang keberapa ni, Roma ni, yang selepas 45 tu yang seterusnya itu dimuatkan di sini ya. Sabda Nabi yang menyebutkan ya, ihris ala ma yanfa'uka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan ya, bersemangatlah kamu ya dalam perkara-perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Ya, baik. Okey, yang seterusnya dalam halaman yang seterusnya itu dinyatakanlah mengapa banyak ulama mereka menyusun kitab-kitab hadis yang termuat 40 hadis. Tapi biasanya 42 hadis lah ya. Okey, dan di sini dinyatakanlah fadilatnya ya. Insya-Allah sesiapa yang menghafaz 40 hadis, insya-Allah Allah Taala akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam kalangan para fuqaha dan ulama ya. Baik. Okey, seterusnya okey. Kita tengok apa nama halaman yang kedua yang sebelum takhir itulah yang mukadimah tu kan, yang last sekali sebelah kanan tu, yang bawah sikit tu. Dalam bait syair menyatakan fatashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha bil kirami falah. Ini antara motivasi yang diberikan oleh para ulama kepada kita, iaitu apa dia? Hendaklah kita berusaha untuk mengikut jejak langkah orang-orang yang soleh, orang-orang yang berjaya, walaupun kita tak mampu nak jadi seperti mereka. Kerana dengan kita mengikut jejak langkah mereka, itu adalah suatu kemenangan bagi kita ya. Jadi insya-Allah kita usahakan untuk melaksanakan amalan-amalan soleh yang kita mampu. Mudah-mudahan itu menjadi kejayaan bagi kita. Baik. Jadi malam ni kita akan mula masuk insya-Allah ya. Pertama sekali kita akan lihat ya pada halaman yang pertama tu ya. Kelebihan mengajar dan menuntut ilmu ya. Okey. Okey, hadis yang pertama daripada halaman nombor 2 tu ya, yang berbunyi hadis tersebut yang dirakamkan ya.
an Sahl bin Sa'd anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar li Ali radhiyallahu anhu fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Maksud hadis ini daripada Sayyidina Sahal, Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali pada perang Khaybar, demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada seorang lelaki disebabkan kamu, maka ia lebih baik bagi kamu daripada memiliki unta merah. Ya, itu hadis yang pertama yang dimuatkan, yang menunjukkan fadilat kalau kita mengajarkan ilmu agama, kita menjadi ejen untuk orang lain mendapat hidayah, maka di sini disebutkan sangat bernilai, lebih lagi baik daripada mendapat unta merah. Jadi ada dibincangkan unta merah ni kenderaan yang sangat mewah lah pada zaman tersebut, ataupun sesuatu yang sangat bernilai pada waktu tersebut lah, ya. Okey, baik. Kelebihan-kelebihan lain kita lihat pada halaman yang ketiga, ya. Seperti kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat baginda yang paling bawah, ya. Nabi bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Ya, Nabi menyebutkan perumpamaan kelebihan seorang yang alim ke atas seorang yang abid, iaitu ahli ibadah, adalah seperti kelebihanku ke atas orang yang paling bawah di kalangan kamu, ya. Jadi di sini diberikan perbandingan antara orang yang alim, orang yang tahu ilmu agama, orang yang faham, dibandingkan dengan orang yang semata-mata beribadah. Kerana apa? Orang yang alim ni dia tahu selok beloknya. Orang yang beribadah ni kemungkinan kalau dia tak teliti, dia tak meneliti ilmu, maka dia mungkin melakukan kesilapan. Jadi di sini sangat berat, galakan yang diberikan kepada kita untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu. Baik. Yang kedua, ulama adalah pewaris Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Okey. Jadi di sini kita kena faham, ya, bahawa penting hadis ini untuk kita fahami bahawa peranan ulama itu sangat-sangat kita perlukan. Dalam hadis yang lain mafhumnya menyebutkan Allah Ta'ala akan cabut ilmu ni daripada kita dengan cara macam mana? Bukannya terbakarnya buku-buku tak. Tercabutnya ilmu itu dengan diwafatkan, ya, dengan meninggalnya para ulama. Ulama, bagi saya lah, kalau saya secara peribadinya, bila disebutkan dengan ulama ini sesuatu yang bukan murah lah untuk kita bagi. Dia sangat mahal lah dia punya nilai gelar ulama ini. Yang kita maksudkan di sini ialah ulama ukhrawi, ulama yang betul-betul menjaga adab, yang mereka sendiri pun betul-betul menguasai ilmu dengan cara belajar dengan ulama sebelum ini, dizahirkan dengan amalan mereka, mereka menghidupkan syariat dan seumpamanya. Bukannya kita kata ulama ni mereka yang dah dapat kelulusan akademik tertentu. Itu bukannya ukuran yang mutlak. Umpamanya hari ini kita duk nampak ukuran moden ni, kita nampak dah ada PhD ni, confirm lah dia ulama. Tidak semestinya. Kerana apa? Ada sahaja golongan orientalis. Mereka ni orang-orang bukan Islam, mengkaji ilmu-ilmu Islam, bahkan ada banyak PhD. Adakah itu menjadikan ukuran nak menyatakan orang itu sebagai ulama, ya? Jadi itu sekadar cetusan untuk kita berfikir, ya, berkenaan dengan kedudukan ulama. Baik. Jadi ulama inilah mereka yang mewarisi para nabi dari sudut nak memahami ilmu agama dan ajaran-ajaran yang diwariskan oleh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kemudian Nabi juga bersabda, ya, hadis ini yang seterusnya pada halaman yang keempat, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilm. Orang yang paling dekat dengan kedudukan kenabian, nubuwah, ialah ahli ilmu, ya. Okey. Ya, mudah-mudahan, ya, kita pasangkan niat kita, ya, kita doakan juga insya-Allah mudah-mudahan
kita dapat tempias dan tergolong dalam kelompok ahli ilmu ini, ya. Kan ada disebutkan kan, kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban. Jadilah orang yang berilmu. Kalau tak mampu, jadi orang yang belajar. Kalau tak mampu, jadi orang yang mendengar ilmu yang diajarkan. Dan jadilah orang yang tak mampu juga, jadilah yang keempat, iaitu orang yang mencintai ilmu, yang meminati ilmu, ya. Mudah-mudahan ya kita berusaha untuk belajar. Okey. Jadi di sini ditunjukkan bahawa kedudukan yang dekat dengan kedudukan para nabi, ya, bukannya sama level tak. Yang paling dekat dengan nabi ialah orang-orang ahli ilmu, ya. Baik. Okey, yang ketiga, dapat memberi syafaat pada hari kiamat. Yashfa'u yawmal qiyamatil anbiya'i thumma al-ulama thumma asy-syuhada. Yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti, ya. Yang pertama pastinya golongan para nabi, kemudian golongan ulama, dan seterusnya golongan syuhada. Jadi itulah yang kita lah ni dalam hidup kita lah, masa kita hidup lagi ni, masa kita duduk sihat lagi ni, marilah sama-sama kita selalu mendoakan, ya, untuk Nabi kita, Nabi Muhammad, para sahabat, para ulama Islam, para syuhada. Mudah-mudahan, ya, kita ada jalinan yang baik dengan mereka. Mudah-mudahan nanti kita mendapat bantuan daripada mereka nanti, ya. Kita muliakan, ya, para nabi, para ulama, para syuhada, ya. Pada situasi di sana nanti kita sangat memerlukan bantuan dan syafaat. Okay, baik. Seterusnya kita masuk kepada yang kelima. Yang kelima. Okey, muka surat yang kelima, hadis yang keempat. Okey. Nombor 4 dah. Makhluk di langit, bumi dan lautan memohon keampunan Allah untuk orang yang alim, ya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'i. Dan sesungguhnya orang yang alim itu akan diminta keampunan untuknya oleh makhluk yang ada di langit-langit dan di bumi, sehingga kan juga ikan-ikan di laut, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, ya. Dan dalam mafhum yang lain, dalam matan yang lain disebutkan, ya, termasuk juga ialah orang yang menuntut ilmu, ya. Mudah-mudahan kita pun tergolong, ya, makhluk-makhluk yang Allah yang lain akan memohonkan keampunan bagi kita, ya. Hatta ikan-ikan di laut. Berapa banyak ikan kita pun tak tahulah, banyak sangat, ya. Okey, baik. Okey, yang kelima. Yang kelima, apa dia fadilat dia? Fadilatnya ialah mengajar mendapat pahala lebih baik daripada mendirikan 1000 rakaat solat sunat. Yang ni kena ingatlah, kalau disebutkan dengan fadilat yang dibandingkan dengan solat, yang dimaksudkan adalah solat sunat. Takut nanti salah faham. Kalau contohlah dia faham, dia kata mengajar ilmu ni pahala dia lebih baik daripada mendirikan 1000 rakaat solat sahaja. Jadi dia kira siap-siap lah. Dia kata kalau macam ni saya tak payah semayang lah untuk sebulan. Kalau dikatakan fadilat ini, kita merujuk kepada solat sunat, ya. Solat sunat. Okey. Okey, baik. Jadi itulah yang boleh kita ambil faedah, ya. Okey, baik. Rasulullah SAW bersabda, ya Aba Dhar, la anta ghduwa wa tata'allama baban min al-ilmi khairun laka min an tusalliya 100 rak'ah, wa la an taghduwa fatu'allimu baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal bih khairun laka min an tusalliya 1000 rak'ah. Maksud hadis ini adalah, wahai Abu Dhar, sesungguhnya berpagi-pagi kamu belajar satu bab daripada ilmu lebih baik bagi kamu daripada solat 100 rakaat, ya, solat sunat, ya. Dan sesungguhnya berpagi-pagi kamu mengajar satu bab daripada ilmu, ya, bila diajar sama ada ilmu tu diamal ataupun tak amal, maka itu lebih baik daripada kamu solat 1000 rakaat solat sunat. Tadi yang pada bahagian awal tu disebutkan fadilat untuk orang yang belajar, lebih baik daripada 100 rakaat. Kemudian orang yang mengajar ni pula, tak kiralah ilmu tu akan diamalkan ataupun
tak diamalkan, itu lebih baik daripada 1000 rakaat solat sunat, ya. Kerana apa tuan-tuan dan puan sekalian? Inilah orang kata apa, nadi kita lah, nadi gerak kita, ya, yang teras kita lah, core kita, untuk membawa perubahan, ya, dalam masyarakat kita, untuk mendekatkan jiwa kita dengan Allah Ta'ala. Mahu tidak mahu memerlukan usaha kita sentiasa belajar dan memahami ilmu. Apa yang kita buat ni semuanya kena berteraskan ilmu, bukan sekadar kita semangat-semangat saja, tak. Kita faham, kita ada ilmu, maka perubahan tindakan kita semua tu dibuat berdasarkan ilmu. Kan dalam Al-Quran ada disebutkan, ya, antara mafhumnya menyatakan kenapa tak ada sebahagian daripada kalangan orang Islam ni yang tak ikut sama pergi perang. Kerana apa? Mereka ini akan menumpukan masa mereka untuk belajar ilmu. Jadi bila tentera Muslim balik nanti, maka mereka akan mengajarkan ilmu tersebut. Itu nak menunjukkan bahawa apa dia? Ilmu dalam Islam ni sangat-sangat mustahab, ya. Sebab itu pahala yang diberikan sangat besar yang Allah Ta'ala berikan, ya. Baik. Sebelum ni kan kita dah habiskan, kita sama-sama bincang kitab 40 hadis tentang akhlak. Walaupun kita nampak macam orang kata apa, tak gah sangatlah kan, tak mengaji kitab Arab pun, tak mengaji kitab-kitab qawaid fiqhiyah ke, tak mengaji tentang fiqh jenayah ke, tak mengaji pasal apa, sirah nabawiyah, yang kita nampak tergambar macam besar lah dia punya tajuk dia. Tapi sebenarnya hadis-hadis kita belajar tu tentang akhlak-akhlak yang sangat dasar, yang tiap-tiap hari kita boleh amalkan. Ingat lagi tak apa kita bincang dulu? Nanti boleh tengok balik dah kan. Dah 40 hadis yang kita mengaji tu, nanti boleh ulang kaji balik, untuk kita hidupkan ilmu tersebut, ya. Baik. Okey. Jadi teruskan usaha untuk kita menuntut ilmu. Jadi tahniah kepada warga jamaah, warga jawatan kuasa Surau Al-Hidayah, kerana atas kesungguhan, ya, dapat menyediakan ruang belajar yang macam ni, ya, bersemuka. Kita duduk sama-sama. Bahkan kita duduk dalam masjid ini, ya. Masjid ni dengan maksud tempat kita mendirikan solat, bukannya masjid jami'. Dia kalau dalam ta'rifan masjid yang dilakukan solat Jumaat, istilahnya masjid jami', Kalau yang secara umum bahasa Arab, ini pun boleh dikatakan sebagai masjid lah. Jadi kita duduk kat sini ni, kita daripada lepas solat maghrib tadi kita duduk, kita tunggu dengan niat nak dirikan solat fardu isya. Maka insya-Allah pahala akan dapat dengan banyak lah. Sebab kita tunggu ni, nak tunggu masuk waktu isya dan nak dirikan solat secara berjemaah, ya. Okey. Baik. Okey. Jadi itu dia, ilmu sangat diperlukan. Maka selain daripada apa yang kita belajar hari ini ni, macam saya lah, saya bagi contoh apa yang saya buat ialah dalam kereta saya tu lah, kereta tak mahal sangat, kereta biasa saja. Saya ada 3 thumb drive lah. Ni mungkin kereta zaman dulu sikit, tak ada teknologi yang hebat. Thumb drive itu saya isi dengan apa dia? Rakaman kuliah. Kalau sekitar 2010 macam tu lah. Zaman dulu belum lagi hebat kan pasal cloud, pasal YouTube, tak sangat. Masa tu kan banyak kan pecinta-pecinta ilmu mereka muat naik rakaman-rakaman kuliah MP3. Jadi saya kumpul, saya masukkan dalam thumb drive. Jadi semasa memandu tu bolehlah didengar, sambil-sambil membawa kereta tu kita boleh dengar syarahan-syarahan kuliah. Tapi hari ni insya-Allah kereta semua dah moden dah. Dah boleh Bluetooth semua. Okey, apa semua. Boleh hotspot apa semua, boleh pasang lah YouTube dah ni. Data pun unlimited kan. 5G kan, boleh dengar kuliah semua. Dalam kereta mahal-mahal dah ni kan ada skrin semua kan. Bahagian passenger pun ada skrin juga. Boleh lah pasang kuliah kan, sambil bawa kereta. Saya teringat lagi dah ustaz-ustaz dah pergi apa nama tazkirah ataupun sambil depa duk mengajar atau depa tegur secara senyap-senyap secara lembut-lembut lah dia kata, kan Nabi sebut, mafhumnya Nabi sebut, siapa yang akhir hayatnya dengan menyebut la ilaha illallah akan masuk syurga insya-Allah. Masuk syurga ni maksud dia macam mana? Sama ada masuk terus tanpa ada hisap, masuk terus ataupun kena transit Ustaz. Itu yang kita tak mahu tu. Transit walaupun Ustaz kita tak mahu. Okey. Jadi ustaz bagi tahu, dia kata
kita kena biasa duk sebut la ilaha illallah. Okey, hari ni macam-macam berita kita tahu kan, kejadian kemalangan yang terakhir dan kita menzahirkan rasa simpati dan kita mendoakan rahmat Allah kepada mangsa yang terkorban. Yang baru-baru ni yang dekat Johor yang Lebuh Raya Plus kan, yang terbakar tu kan, yang almarhumah isteri kan, dia minta suami dia keluar dahulu kan. Jadi itu sangat menyayat hati lah. Okay, itu tak apa. Maksud katanya kita doakan Allah merahmati almarhumah. Namun di sini hakikat hari ni kita semua kereta hebat-hebat ya, laju-laju semua kan. Risiko untuk kemalangan itu sangat tinggi. Zaman dulu kita bergerak guna unta, betul tak? Unta ke kuda kan, gajah kan. Okey, unta berlanggak dengan unta apa jadi? Aksiden lah antara unta dengan unta kan. Mungkin teruk tu tergeliat asyik lagu kan, lebam ke apa semua. Zaman lah ada, jangan harap lah. Macam-macam boleh jadi. Jadi itulah ni yang saya nak masuk point tu. Ustaz kata ditakdirkanlah, bukan kita minta, tak maulah, na'udzubillah min zalik. Kenalah bila jadi benda tu, kita duk pasang lagu Hindustan dalam kereta. Akhir hayat kita dengar lagu Hindustan. Takut tak? Takut no? Betul tak? Jadi kena fikir banyak lah. Kena fikir banyak. Okey. Bukan maksud saya kita naik kereta tu macam naik kereta jenazah dah. Kita beringat dah. Kita beringat ya, kita beringat, kita biasakan benda-benda yang baik lah. Peralihan ni kita buat slow-slow lah. Buat slow-slow. Memanglah perubahan ni dia kena usaha lebih sikit. Kalau dulu jarang sangat dengar IKIM ni, IKIM FM kan. Dulu ni jarang sangat dengar. Lah ni kita boleh lah start dengar sikit-sikit kan. Lama-lama kita seronok lah. IKIM FM mungkin berat sikit lah, dia punya pengisian dia. Boleh jinakkan dengan apa? Zayan kan lah ni kan. Ada Zayan kan, destinasi nasyid anda. Itu dia slow sikit lah. Kalau start dengan IKIM tu mungkin terkejut sikit lah kan. Dia berat sikit kan, perbincangan akademik apa semua. Nak jinakkan dengan Zayan dulu. Itu sebab sedikit lah contohnya kan. Kalau lagi baik, dah ada playlist kuliah-kuliah ke, zikir ke, Masya Allah ya. Okey, itu sebab sedikit lah. Saya bukan apa, saya kongsi balik sebab saya teringat benda tu. Sampai hari ni saya teringat lagi macam mana ustaz beritahu dalam kuliah kan. Okey, mudah-mudahan kita biasakan dengan menyebut la ilaha illallah. Sebab ada Nabi menyebutkan bila kita akhir hayat kita dengan menyebut la ilaha illallah, insya-Allah kita akan masuk syurga. Dan mudah-mudahan tanpa ada transit lah ya. Transit di tempat ni lah, nak bersihkan dosa kita kan. Takut sangat ya. Baik. Okey, kita kembali ya kepada yang nombor 6 ni, muka surat 6. Mendapat pahala seperti apa yang diamalkan oleh orang yang diajarkan ilmu kepadanya. Okey. Ini merujuk kepada hadis Nabi yang menyebutkan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Ini fadilat, keutamaan return of investment yang kita buat. Kalau kita mengajar orang, bila kita mempromosikan kebaikan, kita mengajak orang kepada kebaikan, apabila dilaksanakan maka kita mendapat pahala. Contohnya insya-Allah kita sebagai mak-mak, ayah-ayah, datuk-datuk, nenek-nenek secara ringkasnya apa-apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, anak cucu kita semua tu kan. Dari segi contohnya bacaan Al-Quran ke, doa-doa yang ringkas ke, adab-adab yang kita amalkan, ajarkan kepada mereka. Jadi insya-Allah nanti benda tu bila mereka amalkan, kita mendapat pahala. Contohnya kita ajar kepada anak-anak kecil kita. Kita ajar macam mana? Contohnya kita ajar dekat dia, Nabi beritahu, Nabi ajar kepada kita ada adab masa makan. Ajak satu pun tak pernah cukup dah. Contohnya apa dia? Baca bismillah, doa makan. Kemudian makan dengan tangan kanan. Dan satu lagi lah yang saya pick up benda ni, saya duk perhatikan, ni pemerhatian saya secara umum. Ada satu benda yang boleh kita baiki dalam masyarakat kita, iaitu adab kita dengan makanan. Apa dia antara adab kita dengan makanan? Antaranya ialah kita tak bercakap buruk tentang makanan. Kalau suka makan,
Kalau tak suka dah, jangan duk komplain, jangan duk beletiak kata tak masin lah apa semua, tak pedas lah, tak cukup belajar ke. Jangan. Kita okey, kalau nak makan, tak mau sudah. Maksud kata jangan kita komplain dengan nikmat yang Allah Taala bagi dekat kita. Kan itu antara adat kita dengan makanan. Jadi di sini man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Ya. Bila kita menjadi ejen, menjadi promoter ataupun penunjuk kepada sesuatu kebaikan, bila benda itu dilakukan, maka kita akan dapat pahala. Macam tadi saya bagi contoh, bila kita ajar, kita didik anak-anak, cucu-cucu kita, maka ilmu tu bila mereka amalkan, insya-Allah kita pun dapat pahala. Bayangkan bila kita tak ada nanti, mereka pula ajar pula ilmu tu kepada anak-anak mereka, maka masya-Allah pahala tu kita akan terus dapat walaupun kita telah tiada di alam dunia ini. Kemudian dalam riwayat Imam At-Tirmizi, ad-dallu ala khair kafa'ilih, sesiapa yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ini pun antara dalil yang digunakan dalam ilmu dakwah. Ilmu dakwah, pahala yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka yang mengajarkan kebaikan, mengajak, mempromosi dan seumpamanya. Okey, baik. Dan yang ketujuh ialah apa dia? Mendapat pangkat atau martabat yang tinggi. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, ini dia merujuk kepada apa yang disandarkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Okey. Rujukannya boleh tengok kat bawah dah, di mana Ustaz Muhadir menyebutkan, dia rujuk kepada kitab Ihya Ulumiddin, Ihya Ulumiddin muka surat 20, menyebutkan bagi para ulama ada beberapa pangkat atas orang-orang yang beriman, iaitu 700 pangkat, yang antara tiap-tiap dua pangkat itu selama 500 tahun perjalanan. Ini apa yang dinakalkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Mungkin kita tak mampulah tergambarkan secara detail kan perincian ini, namun apa yang kita boleh faham ialah Allah Ta'ala menyediakan pahala dan kedudukan yang sangat tinggi kepada ahli ilmu. Okay, tadi bab yang pertama ni ialah fadilat yang diberikan kepada mereka yang mengajarkan ilmu. Mudah-mudahan kita dapat semangat, mendapat motivasi, kita boleh praktikkan. Kita ajar benda simple-simple pun tak apa. Bila saya tengok benda ni, saya tengok balik, Masya Allah, betapa besarnya pahala ustazah-ustazah, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu tadika ataupun sekolah rendah. Kerana apa? Mereka mengajar anak-anak kecil kita solat, kan, sampai berkesan lah. Ajar ambil wuduk sampai berkesan. Jadi setiap tahun, contohlah pelajar mereka ada berapa? 100 orang. Dalam masa 5 tahun dah 500 orang dah mereka produce cara mengajar solat. Dia ajarkan anak-anak kecil macam mana nak solat. Dia, anak-anak kecil kita ni, dia lagi berkesan kalau dia mengaji dengan ustaz-ustaz lah, bukan dengan mak ayah sendiri lah kan. Dia punya kesan tu lain sikit. Jadi saya cemburu lah dengan ustaz-ustazah, cikgu-cikgu tadika ni, sebab mereka ajak budak-budak kecil. Dan budak-budak kecil ni macam orang kata apa, span lah, dia serap ilmu tu sangat cepat kan. Okey, baik. Okey, itu antara kelebihan yang mengajar ilmu. Jadi kita boleh rebut juga. Setidak-tidaknya kita boleh jadi ejen, promoter kepada benda-benda yang baik. Baik, insya-Allah kita masuk sikit lagi sementara menunggu masuknya waktu Isyak, waktu Isyak. Baik. Saya rasa cantik lah. Ada beberapa lagi lah, lebih kurang 3 muka surat berkenaan dengan kelebihan menuntut ilmu. Tadi cerita pasal ajar ilmu. La ini pula tentang menuntut ilmu. Kenalkan kita semua lah. Sebab Nabi beritahu, ulama ajarkan kepada kita, usaha belajar ini akan berterusan. Para ulama beritahu dekat kita, usaha nak belajar ni sampai kita akhir hayat. Dia tak berhenti kat mana-mana tahap. Okey,
Kita akan berterusan belajar ya. Okey. Kelebihan menuntut ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melalui, yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan kepadanya jalan ke syurga dengan usahanya tersebut ya. Maka insya-Allah dengan keikhlasan kita, dengan usaha kita nak belajar ilmu, maka insya-Allah Allah Taala mudahkan kita jalan nak menuju ke syurga. Okey. Baik. Kelebihan-kelebihan yang lain. Yang pertama, malaikat menjaga dan memelihara penuntut ilmu. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya malaikat merendahkan segala sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan perkara yang dilakukan. Malaikat memberikan penghormatan kepada kita ya. Malaikat ni kan makhluk Allah yang mentaati Allah secara mutlak. Ya. Ya, Allah Taala ciptakan mereka dan mereka taat kepada Allah sepenuhnya. Itu dia ya. Dan insya-Allah dalam hadis yang lain juga disebutkan antara fadilat kita hadir majlis zikir, hafathumul malaikah, malaikat berkerumun sertai majlis kita ni. Jadi kalau malaikat ada, apa untungnya? Malaikat mengaminkan benda-benda kita doakan dalam majlis ilmu kita ni. Dan syaitan pun tak jauh lah. Bila malaikat penuh, syaitan tak duduk sekali lah. Okey, baik. Dan yang kedua, ada nak azan ke? Tak ada. Tak azan Okey, tak apa. Kalau tak azan, kita habiskan sekali lah alang-alang Okey. Yang kedua ialah penuntut ilmu adalah seperti orang yang berjuang pada jalan Allah Taala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. Sesiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada pada jalan Allah sehingga dia pulang Jadi saya pernah terdengar saya pernah mengaji dengan Ustaz Muhadir, dia bagi tahu bila menyebut tentang fadilah ini seumpama kita pada jalan Allah, jadi pahala itu digandakan sehingga 700 kali ganda. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan sepanjang kita belajar ilmu ni, maka insya-Allah akan digandakan sampai 700 ya. Baik, seterusnya yang ketiga ialah penuntut ilmu termasuk dalam golongan yang selamat daripada laknat Allah di muka bumi. Okey, Nabi bersabda, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'aliman aw muta'alliman. Dunia ini adalah dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali berzikir kepada Allah dan apa yang menurut kehendaknya, orang yang alim dan orang yang belajar ya. Mudah-mudahan kita selamat daripada laknat Allah kerana kita berusaha untuk belajar ya. Baik. Okey, yang keempat, menuntut ilmu lebih baik daripada mendirikan 100 rakaat solat sunat. Ini kena highlight sikit lah ya. Kalau ada highlighter tu, highlight besar-besar sikit ya. Takut dia nampak sampai solat saja. Sagi dia kira siap-siap 100 rakaat. Berapa kali dah solat? Sehari berapa rakaat? Solat fardu 2, subuh 2 kan, subuh, zuhur, asar, isyak tu dah 4 kali 3 12 campur ni 17 rakaat. 100 bahagi 17 dah dekat 5 hari dah. Dia kata, oh saya dah malam ni dah mengaji dah ni, lebih baik daripada 1 rakaat, dah cukup dah 5 hari tak semayang dah. Dia salah faham. Yang dimaksudkan ke sini ialah solat sunat. Solat fardu kena buat, syariat kena hidupkan. Okey, syariat kena hidupkan. Solat fardu kena dirikan, solat Jumaat kena mai, ya. Zakat kena bayar, puasa Ramadan kena dirikan, syariat kena hidupkan. Tak boleh kita kata kita orang kata apa? Faham sangat ilmu ni tak mau hidupkan syariat, tak boleh. Kita kena hidupkan syariat kita ya. Okey. Okey, ya Abadzar, la an taghluwa wa tata'allamu baban min al-'ilmi khairun laka min an tusalli 100 rak'ah ya. Tadi kita dah bacakan hadis ini berkenaan dengan menuntut ilmu. Okay.
Baik, di sini adalah apa yang penulis ya, iaitu Ustaz Muhadir ambil daripada hadis-hadis Nabi. Bahkan banyak lagi lah sebenarnya fadilat-fadilat, rahsia-rahsia, pengalaman-pengalaman para ulama berkenaan dengan usaha menuntut ilmu ya. Baik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, mudah-mudahan kita mendapat faedah ya. Insya-Allah. Jadi pada pertemuan akan datang kita akan lihat tentang kelebihan wuduk. Ya, kelebihan wuduk. Setiap hari kita ada wuduk kan, maka kita akan lihat apa yang kita akan dapat daripada kita melakukan wuduk. Setakat itu sahaja insya-Allah. Selepas ini kita akan dirikan solat fardu Isyak berjamaah. Dan ya, alang-alang kita tengok sebenarnya dah ada hadis ni ya. Kita tengok muka surat 49 ya. Muka surat 49. Nabi beritahu solat Isyak dan subuh berjamaah. Dua-dua ni berat. Dua-dua ni berat. Tu pahala dia besar ya. Man shalla al-isya'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail. Sesiapa yang solat fardu Isyak secara berjamaah, maka seolah-olah dia mendirikan separuh malam dengan ibadah sunat. Kita kalau nak betul-betul 100% solat malam ni memang tak larat lah ya. Jadi kita rebut peluang ni, solat Isyak secara berjamaah. Yang terbaiknya datang ke surau, ke masjid. Kalau ada keuzuran, boleh solat secara berjamaah dengan keluarga lah, ataupun dengan rakan ke, di RNR ke apa semua. Tapi kita nak rebut peluang solat Isyak berjamaah. Dan seterusnya Nabi menyebutkan, wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shallal lail kullah. Dan siapa yang solat subuh berjamaah, seolah-olah dia mendirikan seluruh malam dengan solat sunat. Jadi beruntunglah. Insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum.